Ya, Assalamualaikum Ernie, apa kabar pagi ni? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat-sihat saja. Kami semua sihat, alhamdulillah pagi ini. Sihat. Buah apa tadi namanya? Keramunting. Keramunting dan juga tadi buah yang berada di kelili. Pernah mendengar buah kelili kah, Ernie? Kalau saya pun memang baru pertama kali mendengar dan menyaksikan. InsyaAllah mungkin akan dicuba, mudah-mudahan ada peluang. Itulah. Baik, mungkin nyorang nanti ada kesempatan kalau dapat kita lihat secara fizikal, tentu seronok dan merasakan sama-sama. Seperti apa yang katakan oleh Sarinah tadi, apa saja yang ada di bumi Brunei ini memang menjadi obat untuk orang Brunei. Jadi mungkin buah kelili ini antaranya salah satu khasiatnya mungkin dapat mengubati apakah ailment ataupun alahan-alahan. Mempunyai kadar vitamin tertentu yang tinggi kah? Mana kami tahu. Baik, Ernie, kita ingin sekali mendengarkan perkabaran terkini dari daerah Tutong, khususnya bagi mungkin mengemasi inilah ya keadaan banjir yang juga melanda beberapa kawasan di daerah Tutong. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Sarinah dan juga Fakrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, di pagi Jumaat ini seperti biasa kita akan kongsikan antara maklumat yang kita terima. Selain itu juga nanti akan kita bawakan satu tinjauan rakan saya Syuhaida ya ke salah satu usaha kecil-kecilan yang ada di daerah ini. Baik, kita kongsikan dulu mengenai pemantauan air banjir daerah Tutong dari laporan dari Balai Bomba Lamunin ya. Setakat ini masih lagi dalam keadaan banjir di beberapa kawasan, khususnya di kawasan pedalaman dan juga rendah. Antaranya ialah Jalan Sumsum Pancong, Jalan menuju Jambatan Binutan, Jalan Binutan, Jalan Kerancing, Jalan Bangkuru dan juga Jalan Kuala Ungar. Selain itu juga Jalan Rambai juga masih lagi banjir saat ini. Jalan Rumpau, Jalan Bangpangan, Jalan Sungai Damit, Jalan Penapar dan Jalan Kecil Layong ya. Jadi harap maklum, jadi mudah-mudahan kita ini dapat dipermudahkanlah dan kalau sebolehnya kita ni elakkan dulu untuk menuju ke kawasan berkenaan jika tidak perlu ya. Dan Auda, insya-Allah kita akan berikan dari masa ke semasa mengenai dengan laporan air banjir yang kita terima dari Balai Bomba Lamunin. Baik, untuk seterusnya Auda, sebelum saya kongsikan antara acara yang akan berlangsung di daerah ini, ada baiknya kita ikuti dulu pendekatan rakan saya Syuhaida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, mungkin setengah daripada kita ni berfikir ataupun beranggapan bahawa perniagaan pakaian bandel ini merupakan perniagaan pakaian yang jenis terpakai ataupun yang terbuangnya kita ni dan dilihat tidak begitu eksklusif. Namun kini perniagaan pakaian bandel ini semakin menjadi trend di kalangan masyarakat kita ni. Dan Auda, untuk pagi ini kita akan membuat pendekatan bersama salah seorang pengusaha pakaian bandel di Kampung Kriam, daerah Tutong. Perniagaan bandel merupakan perniagaan yang menjual barangan terpakai atau reject yang diambil secara pukal daripada pemborong dan dijual terus kepada pelanggan atau peniaga lain. Di daerah Tutong terdapat beberapa usahawan yang mengusahakan perniagaan bandel, antaranya yang dikenali sebagai Nur Aisyah Bandel yang bertempat di Kampung Kriam. Mereka juga menjalankan perniagaan bandel ini secara dalam talian ataupun online dengan menggunakan media sosial sebagai platform seperti aplikasi WhatsApp dan Instagram. Saya turut membuat pendekatan bersama beliau mengenai perniagaan bandel yang diusahakan olehnya. Perniagaan bandel ya, asalnya bandel ni dari barang terpakai, tapi dalam satu guni tu dia semestinya barang itu semua barang terpakai. Jadi kadang-kadang dalam guni itu ada je yang masih lagi baru, masih ada label harga. Jadi perniagaan ini menjadi trend pulang masa ni. Ia pun menjanjikan pendapatan yang baik. Di samping itu macam siapa pun boleh berjual bandel ni, sama ada di rumah ke, melalui online ke. Jadi ya baguslah untuk menjana pendapatan. Awal mulanya Nur Aisyah Bandel ni diterajui oleh DKB di Penagas Ria. Perniagaan Nur Aisyah Bandel sudah hampir masuk 2 tahun. Selain daripada ianya menjual pakaian di showroom,
Nuri Shah Bundle jua masa ini menjadi pembekal terbesar di Brunei, guni-guni bundle. Dan sudah banyak anak-anak buah di bawah Nuri Shah Bundle. Keluarga-keluarga terdekat kami pun banyak yang sudah membuka bundle jua. Dan sekarang ini kami punya pembekal kemasukan guni kami dalam sebulan tu hampir mencecah 250 guni setiap bulan. Itu pun indah mencukupi stok yang ada untuk dibagikan kepada para peniaga-peniaga kecil yang ada di bawah kami. Awalnya melihat kakakku sendiri, Nuri Shah Bundle, ia membuka awal kecil-kecilan. Jadi macam sudah ia membuka tu macam dalam bundle itu indah semestinya pakaian itu kotor atau buruk. Banyakkan pakaian bundle ni sebenarnya banyak yang berjenama, banyak yang barang yang bagus yang orang cari. Jadi macam melihatkan ada kebaikan, sisi kebaikannya tu, jadi terbuka hati untuk mencuburi bidang perniagaan bundle tadi. Alhamdulillah setakat ini menggalakkan, permintaan customer pun semakin banyak. Jadi selain daripada kami jual di sini, kami juga berbagi macam orang borong arah kami, lepas tu diorang boleh jual balik sama ada melalui online ataupun diorang boleh buka usaha diorang di rumah. Jadi dan juga untuk mengurangkan kos bagi orang yang berkeluarga besar, anak-anak yang banyak. Jadi jimatlah diorang boleh berbelanja di sini. Menurutnya, yang menjadi inspirasi untuk beliau memulakan perniagaan bundle ini adalah menerusi perniagaan bundle yang diusahakan oleh kakaknya sendiri. Beliau turut mengongsikan beberapa kebaikan mengenai perniagaan pakaian bundle. Satunya, ia membuka peluang kepada anak-anak muda, ibu rumah tangga untuk mengambil pendapatan lebih kan. Satu dua anak-anak muda masa ni pun jadi trend, jadi diorang pun ada pendapatan, diorang jual melalui online, kadang-kadang diorang ikut ada exhibition kadang-kadang kan. Baguslah masa ni yang menjadi trend, jadi ia berkembang pun cepat masa ni. Kalau di negara luar ini memang sudah berlambaknya kita ni ya. Tapi di Brunei ini ia baru menjadi trend masa inilah bundle ni. Social media untuk mengikuti perkembangan Nuri Shah Bundle ada dua. Satu untuk cawangan di Keruak, Nuri Shah Bundle bagi cawangan Keruak. IG-nya pun sama, Nuri Shah Bundle. Untuk cawangan Tutong Keriam sendiri, Nuri Shah Keriam Bundle, IG dan juga Facebook kami. Untuk pengusaha yang ingin mencuburi bidang bundle, awal-awalnya boleh mencuba dulu dari kecil-kecilan, misalnya secara memborong secara kecil-kecilan sebelum membeli guni itu. Jadi boleh memborong. Dalam memborong itu ia pakaian itu mix. Jadi bis kita boleh jual balik. Lepas tu dengan itu kadang bis kita boleh upgrade lagi, membeli buy bell lagi, beli bagai guni. Perniagaan bundle masa ni ia beransur naik upgrade-nya. Ada lagi macam orang jual di IG mungkin sampai harga puluhan ringgit. Menguntungkanlah. Harga kami dari harga serendah RM1 sampai RM8. Kami pun ada buat offer, kadang-kadang yang harga RM2 tu kita beli 3 dapat RM5. Kadang-kadang lagi kami ada buat tawaran jual satu plastik tu RM10. Satu plus satu diisi panuh-panuh lah. Diisi panuh-panuh lah, sepanuh-panuh, semua muat plastik tu. Baju-baju ni semuanya dari US bundle. Pasal ia punya kualiti pun bagus. Itu kami pembekal US bundle lah. Jadi kalau pelanggan selalunya datang kemari, diorang cari baju yang jenis macam mana tu? Selalunya diorang cari baju yang vintage selalunya. Kadang masa ni trend berbalik lagi, zaman 80-an balik lagi masa ni pakai kan. Jadi diorang cari baju-baju macam tu lah, biasanya anak-anak mudanya. Kalau orang-orang dewasa biasanya blouse, kemeja, seluar untuk kerja.
Aktiviti menjual pakaian bandel ini sebenarnya bukan sahaja menghasilkan jualan yang lumayan, namun mampu membuka peluang untuk seseorang itu menerokai dengan lebih jauh lagi dalam bidang keusahawanan. Kini, menjalankan aktiviti perniagaan menjual pakaian bandel bukanlah perkara yang asing dalam kalangan anak muda kita ni. Diharap perniagaan sebegini dapat membuka minda serta menjadi contoh kepada golongan belia khususnya untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam bidang keusahawanan. Justeru, bidang keusahawanan merupakan satu langkah yang positif dan patut digalakkan memandangkan keusahawanan adalah nadi sebuah ekonomi.